ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sedang jemaah kalian yang dirahmati dikasihi Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian berada di dalam keamanan, keselamatan, diberi kesihatan dan keafiatan. Walaupun kita berada di sekitar kita dalam dunia hari ini dengan pandemiknya dan sebagainya, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan pelihara kita dari segala bentuk gejala, wabak, kejahatan dan sebagainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, malam ini giliran saya untuk menyampaikan, untuk sama-sama share, kongsi atas tajuk berkenaan dengan aqidatul iman. Saya berhubung dengan rukun iman atau berhubung dengan aqidah. Setelah kita membicarakan secara ringkas atau secara yang seadanya berkenaan dengan sifat-sifat Allah, mesti beriman kepada Allah, artinya mengenal, memahami sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan harus, sama ada dengan jalan ijmali maupun jalan tafsili. Dan masuk kepada pasal yang kedua berhubung dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Bila kita nak menjadi orang yang beriman, sama ada beriman kepada Allah maupun beriman dengan Nabi atau beriman dengan rukun-rukun iman itu, pastikan yang pertama sekali kita memahami sebenar-benar faham berkenaan perkara yang kita kendaki imani, perkara yang kita kena imani itu. Kita bercakap tentang Nabi dan Rasul. Sebelum ini kita telah bincangkan berhubung dengan pengenalan Nabi dan Rasul, perkara yang berkaitan dengannya. Tapi kali ini kita lebih terhadapan lagi berhubung dengan kuantiti atau bilangan para Nabi dan Rasul. Jadi ini termasuk dalam pasal kepahaman. Bila kita memahami sehingga dari awal hingga selesainya berhubung dengan sepatutnya kita faham, maka kita cubikan di dalam hati supaya hati ini menerimanya. Selagi mana kita hanya sekadar knowledge atau faham sahaja, tidak akan tercapai maksud kita beriman. Hanya sebagai memulakan syarat tapi tidak melengkapi syarat itu untuk matlamatnya, iaitu beriman kepada apa yang kita fahami. Jadi untuk itu, marilah sama-sama kita teruskan pengajian kita, ulang kaji kita berbarengan bilang, walaupun tuan-tuan perempuan sedia maklum dan faham, ini sebagai ulangan
ataupun mengkaji bagi memantapkan lagi, mengingati para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bilangan nabi dan rasul. Sesiapa yang ada salah ini, lihat muka surat 110. Itu. Okay. Bilangan nabi dan rasul. Adalah bilangan nabi itu tiada diketahui banyaknya. Tidak diketahui dengan tepat banyaknya. Inilah kaul yang terlebih utama dari kaul yang menetapkan bilangan mereka itu. Apa makna kaul? Kaul ni pandangan. Pandangan ataupun teori yang mereka dapat melalui kajian dan pembacaan mereka di kitab-kitab dahulu, sejarah-sejarah dahulu. Berhubung dengan bilangan nabi ini tak dapat jadi kira banyaknya. Ya, jangan tonton bayangkan banyak tu macam banyaknya nikmat Allah kurnia pada kita, tak. Banyak tu artinya melebihi apa yang kita jangkakan. Kerana nabi ini peranannya tidak kelihatan. Dia Allah lantik dia di kalangan manusia yang Allah pilih, dan dia berperanan untuk dirinya sendiri sahaja. Sebab tu tidak dapat dikesan dan tidak diketahui. Kecuali nabi-nabi yang diamanahkan peranan lagi satu, ia sebagai menyampaikan risalah, dipanggil rasul. Itu dapat dikesan, dapat diketahui. Itu pun bilangannya sebagaimana yang kita wajib ketahui 25 itu melebihi daripada 25. Cuma di dalam kitab, dalam pengajian kita diwajibkan ada hadnya. Tidaklah semua yang disebutkan itu kita wajib mengetahui, memahaminya atau mempercayainya. Baiklah, di sini dalam kitab ini kerana apa? Kerana apa terdapat ditetapkan bilangannya? Kerana diketakuti barangkali termasuk orang yang bukan Nabi. Main agak-agaknya, main mencekup, main agak-agak saya tak boleh. Kerana ditakuti dimimbangi. Barangkali termasuk orang yang bukan Nabi. Ataupun terkeluar orang yang betul Nabi. Tetapi pada setengah riwayat ada menyebutkan. Dalam kitab-kitab sejarah para Nabi dan Rasul, ada menyebutkan iaitu 124,000 orang Nabi. Banyak tu kan? 124,000 orang Nabi. Banyak, 1,000 lebih. Di mana mereka ini semua? Biasanya di bumi, iaitu di tanah Arab Semenanjung ataupun tanah ataupun di Asia Barat, di Mesir seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Riyadh, Palestin, Qatar, Jordan. Ini semua dipanggil Ardul Anbiya wal Mursalin, bumi Nabi dan Rasul. Itu. Jadi Nabi itu ramai ya. Mereka ini berperanan dengan dirinya sendiri. Mungkinlah mereka menetapkan itu Nabi sebab dia lain daripada yang lain, daripada orang kebanyakan. Itu mereka pun mengatakan ini mungkin Nabi. Lain daripada yang lain tu daripada pasal orang-orang yang baik-baik ni sukar nak diketahui, sukar nak diperolehi. Daripada yang ramai itu yang tidak sebagaimana yang dikehendaki. Seperti di akhir zaman ni, orang yang baik-baik memang payah mau dapat. Nak cari orang baik pun payah. Begitu juga kita nak jadi baik pun payah. Itulah zaman-zaman sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, begitu juga. Begitu juga. Jadi ramai yang bukan Nabi dan Rasul, ramai juga yang fasik-fasik, yang sedikit saja yang baik-baik. Itulah mungkin mereka menganggap itu Nabi-Nabi. 124 itu, tapi yang jadi Rasul, dari 124,000 itu ialah
Iaitu banyak 313 orang. Ya, 313 orang. Ini riwayat mengatakan, kita pernah dengar sebenarnya 313 orang. Macam bilang tentera Badar ya, 313 orang. Dan wajib diketahui ke atas kita lah umat Islam yang menabikan Nabi Muhammad SAW, diwajibkan, ditaklifkan ke atas kita mengetahui, memahami dan meyakini ia ada 25 orang. Itu yang kita kena faham 25 orang ni, dan kita kena meyakininya serta mencontoh teladan ni. Mana-mana yang boleh kita contoh teladan, iaitu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dari 25 orang Nabi dan Rasul ini, wajib kita ketahui, fahami dan yakini ini yang berpangkat ulul azmi. Berapa orang yang berpangkat ulul azmi? Ada tertera di bawah ni, ada 5 orang. Ulul azmi ini maksudnya orang yang mempunyai azam yang kuat dan menanggung kesabaran yang tinggi. Itu dia akan datang tersebutnya. Inilah katakan yang abdal. Ini para Nabi dan Rasul yang utama, yang abdal, kerana 5 orang ini mengungguli Nabi-Nabi yang lain. Okey. Siapakah dia mereka itu? Dia pertama sekali Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena baca sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni umurnya hampir berapa? 1000 tahun. Tapi riwayat mengatakan 950 tahun. Berapa lama dia berdakwah? Berapa lama dia berdakwah? Hampir 900 tahun. Ada yang mengatakan 900 tahun ni lebih. Yang hanya mengikutnya itu 80 orang sahaja. Sehinggalah kepada anak dan isterinya tidak mengikut apa yang dibawa oleh, ajaran dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Itu dia, Nabi Nuh. Tapi syariat dahulu, bila dah isteri enggan menerima ajaran yang dibawa oleh suaminya, dan begitu anak-anaknya, dia hubungan tidak putus. Kita syariat Nabi Muhammad tidak kan? Automatically dia terkeluar daripada bukan agama. Umpamanya kita masuk Islam, isteri dan anak tidak masuk Islam. Jadi terputus hubungan di segi akidah kita. Umpamanya. Cuma kekeluargaan tidak putus. Namun Nabi Nuh AS ringkasnya tetap berdakwah, sehinggalah Allah terisyaratkan cuma naik kapal. Sehinggalah diejek, dihina oleh kaumnya. Mengapa naik kapal di atas darat? Sehinggalah satu masa Allah takdirkan ribut, hujan lebat, hinggalah berlaku banjir besar. Sehingga menenggelamkan mereka di sekitarnya. Sehingga ada yang berkata, aku naiklah ke kapal kami. Nabi Nuh mengajak isterinya dan anaknya, jomlah ke kapal untuk selamatkan diri. Namun mereka enggan, tidak mau juga. Sehingga air naik sampai ke paras atas, sehinggalah menenggelamkan gunung atau bukit itu. Mereka hanya yang selamat, iaitu 80 orang di kapal Nuh alaihi salam itu. Termasuklah beberapa sikit haiwan, di sanalah mereka 80 orang inilah yang terselamat daripada bala Allah SWT pada masa itu. Ringkas. Begitulah kalau kita nak berdakwah, kita kena lihat Nabi Nuh. Kita berdakwah sehari 2, seminggu 2, sebulan 2, kecewa. Tak ada yang mau ikut. Kita peras, tak boleh. Kita tengok Nabi Nuh. Bukan setahun 2. Beratus tahun. Berdakwah. Ni yang ikutnya 80 orang saja. Sehingga anak isteri tidak mengikut. Lepas itu kita jangan heranlah. Kalau kita berdakwah, menyuruh kebenaran ni, sehingga keluarga pun tak ikut. Anak isteri pun enggan. Tidak mustahil, tidak heranlah. Sebab ada contohnya yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Seterusnya Nabi Ibrahim. Kenalan Nabi Ibrahim, bapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang sejarahnya saya dapat ceritakan, saya sentuh Nabi Nuh lebih sikit kali, dia menarik kan, Nabi Nuh.
Jadi cabaran yang kata ulul azmi itu, Nabi Nuh layak mendapat ulul azmi sebab gigihnya. Begitu lama dia berdakwah, sabarnya. Begitu Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya, Nabi kaum Rud atas dakwahnya sampai dia dibakar. Sehingga Allah selamatkan dia daripada gunung api itu, daripada kebakaran api. Sehingga Allah tunjukkan mukjizat. Namun mereka yang ingkar, sombong, tidak mau juga mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Ya. Nabi Musa lagilah banyak kisahnya dalam Al-Quran. Nabi Musa ini seorang yang kalimullah, dipanggil kalimullah, orang yang suka bercakap, atau kalimullah ni apa saja yang kemudian dia akan mengadu dengan Allah, cakap dengan Allah. Bukan ada bercakap macam kita bercakap dengan saudara kita, kawan kita, tidak. Apa-apa pun dia mengadu dengan Allah. Allah turunkanlah wahyu sebagai respon apa yang diantarakan oleh Nabi Musa AS. Banyak kisah Nabi Musa ini. Kalau kita merujuk kepada Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi dan Rasul, menarik, seronok. Eloklah sekali-sekala tuan-tuan tengok, rujuk balik. Kerah kisah Nabi-Nabi dan Rasul, kisah para sahabat, elok baca. Daripada kita baca benda-benda yang lain. Itu hendaklah dikhadamkan baca tu berulang kali supaya ingat. Kemudian Nabi Isa AS, terkenal juga Nabi Isa ini. Sehinggalah kaumnya menentang, sehingga menganggap ia anak Tuhan dan sebagainya. Cabaran, ujiannya hebat. Ya, di zaman Fir'aun memerintah negeri, ya, daripada Bani Israel. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita akhir zaman, lagilah terkenal dan mengungguli semua Nabi dan Rasul. Dari segala hal, segala cabaran, ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun usianya tidaklah sepanjang Nabi-Nabi yang sebelumnya. Kecuali Nabi Isa tidak panjang lagi, Nabi-Nabi yang lain terpanjang umurnya. Tapi Nabi Muhammad walaupun tidak panjang usianya, tapi cabarannya maha hebat. Okey, itu Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita nak lebihkan tumpuan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang mempunyai syariat sebanyak 6 orang. Daripada mana? Daripada 6 orang tu tadi. Dan daripada 6 orang, iaitu Nabi Adam. Adam tak masuk ulul azmi, ya. Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada syariat. Dia mempunyai syariat. Artinya ada syariat, ada undang-undang, ada peraturan, ada sila yang dibawa oleh mereka. Syariat tu adanya dibukukan, jadilah dia kitab. Sama Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ada yang disebut sebagai suhuf, lembaran-lembaran. Berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu suhuf. Dan itulah syariat ni, dia punya syariat. 6 orang ni ada syariatnya. Adam ada syariatnya. Ibrahim begitu juga. Nabi Musa begitu. Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, hubung dengan syariat ni lah hukum hakam agama. Syariat ini ada aturan, ada undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya supaya kaum yang mematuhi, mematuhinya. Tinggallah kepada Muhammad supaya umatnya, seluruh alamnya, seluruh dunia ini mematuhi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Daripada 6 orang Nabi yang ada syariat ini, Nabi Muhammad SAW lah yang melengkapi semua hal di dunia dan akhirat dari segi syariatnya, peraturan dan undang-undangnya. Itu kita sedia maklumlah. Sebab itu dinamakan Al-Quran tu, dia dikumpul segala ayat-ayat hukum, ayat-ayat, segala ayat berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syariat,
berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan sejarah, berkenaan dengan sila, berkenaan dengan kebudayaan, berkenaan dengan sains dan sains, berkenaan dengan segala macam ilmu. Semua hanya fakta-fakta. Tentang uraiannya disebut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, yang hasan, yang menjadi pegangan kita. Dan diuraikan oleh para alim ulama dan dibukukan berbagai kitab. Semuanya diambil daripada sumber yang utama Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, tuan-tuan, dari kitab yang wajib kita ketahui. Walaupun kita tidak diketahui kitab yang dibawa atau suhuf yang dibawa oleh Nabi Adam, contohnya Nabi-Nabi dari 6 orang tu, tapi yang tertera yang menjadi wajib kita kena ketahui ada 4 orang. Nabi Daud ada kitabnya, Nabi Musa ada kitabnya, Nabi Isa ada kitabnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kitab. Okey, Nabi Daud apa kitabnya? Apa Nabi Daud nama kita? Kitab Zabur kan? Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Tuan-tuan dengar ke tak ni? Ketidur. Sebenarnya telah bersetuju. Ini bahasa orang tua-tua dulu. Sesungguhnya telah bersetuju segala umat atas mengatakan anbiya itu nabi-nabi. Itu setengah dengan setengahnya ada yang lebih dan dari yang lain. Maknanya para nabi itu ada yang lebih, ada yang tidak. Mana ada 25 orang nabi dan rasul yang kita wajib ketahui imani tadi itu. Ada yang ada yang lebih, ada daripada yang lain-lain. Maka pada tentang kelebihan itu tidak dapat kita tentukan. Tetapi rasul-rasul yang berpangkat ulul azmi terdahulu afdal. Jadi itu lebihnya kita pun nampak 6 orang Nabi ini, 5 orang Nabi yang bergerak ulul azmi ini afdal, makna terlebih baik untuk kita kena mengkaji sejarahnya, mendalaminya untuk kita percayai dan kita teladani. Ulul azmi namanya. Ulul azmi ini, ulul tu yang mempunyai azmi, keazaman kuat dan kesabaran yang tinggi. Di sini makna disebut ulul azmi itu ialah maknanya mempunyai cita-cita yang kuat dan tahan menanggung sabar. Maka yang paling afdal daripada sekalian Nabi dan Rasul, siapa dia? Disebut dalam kitab, maka yang paling afdal, paling istimewa, paling baik, paling terbaiklah daripada sekalian Nabi dan Rasul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariatnya kekal sehingga hari kiamat. Antara Nabi-Nabi dan Rasul dan dulu yang ada syariat, yang ada kitab, yang ada suhuf tidak kekal sehingga hari kiamat. Ada masa ketikanya dia tamat. Bila tamat, lahir Nabi, datang Nabi yang baru dengan sendirinya mansukh. Terbatallah kitab dan Rasul. Dan ada juga ayat-ayat ayat suci ya, dari kitab-kitab yang terdahulu, dia forward ada disebut dalam Al-Quran. Dimasukkan pengajaran, jaga hukum, akal dan sebagainya di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ni kitab yang unik dan menyempurnakan, melengkapi. Dan ada juga ayat-ayat ataupun hukum, ajaran atau syariat yang terdahulu yang relevan untuk disaksikan di zaman Nabi Muhammad SAW itu di akhir zaman ni. Itu. Bukan semua dimansuhkan, ada ayat tertentu. Itu dia panggil ada ayat nasikh, ayat mansuh. Ya, tentang dalam Quran pun ada ayat nasikh, ayat mansuh. Maka yang paling afdal ialah Nabi Muhammad SAW. Kerana syariatnya ialah kekal hingga hari kiamat. Syariatnya itu memansuhkan syariat Rasul-Rasul yang telah terdahulu. Apa makna mansuh? Terbatal. Mansuh terbatal.
Sekalian umat jadi umat. Apa yang telah lalu, sekalian umat jadi umatnya. Ia memberi syafaat. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW paling abdal, paling istimewa, paling baik untuk kita pelajari, memahami dan teladani. Memanglah kita pun dia sebagai model dan uswah, qudwatul usrah bagi umatnya. Umatnya ialah Islam dan melibatkan seluruh dunia ini. Ada umatnya ya, yang bilangannya ramai daripada Nabi-Nabi dan Rasul dahulu. Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu hanya diutuskan untuk kaumnya, bukan untuk seluruh negeri itu, apalagi alam ini. Tetapi ni Muhammad bukan seluruh negara Arab, tetapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan utusannya itu dia hanya bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk jin juga dan alam ini. Sebab itu disebut Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Bukan hanya kepada menyampaikan ajaran kepada sekalian manusia dan jin, tetapi juga dia menjadi penyebab rahmat Allah turun kepada sekalian alam ini. Ada ulama mengatakan tanpa putusan Nabi Muhammad jadi Rasul, ya, sekiranya tidak adalah Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, sebuah lama kiamat dunia ini hancur. Kerana perutusan Nabi Muhammad SAW bukan dunia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rahmat Allah Taala yang Allah limitkan di dunia ini. Ya, yang satu rahmat itulah dibagi-bagi. Daripada bagi-bagi yang itu, Nabi Muhammad lah sebagai pembawa rahmat yang unggul. Itu dia. Kemudian baki lagi rahmat Allah Ta'ala itu di akhirat nanti. Kemudian poin yang kedua tadi, kerana keduanya ialah memberi syafaat. Nabi-Nabi dalam sedahulu tak mampu memberi syafaat. Tapi Nabi Muhammad SAW memberi syafaat. Ketika mana tuan-tuan? Ketika memberi keputusan bicara pada hari kiamat nanti. Ketika hari kiamat ataupun hari kebangkitan berlaku, semua manusia akan bangkit. Semua manusia yang telah mati, hancur, akan hidup semula menurut pasal-pasalnya, peringkat-peringkatnya. Umat Nabi Muhammad lah yang terdahulu dibangkitkan dari kubur. Daripada umat Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad lah umat sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula diangkat, dibangkitkan, dan Nabi Muhammad lah yang mampu memberi syafaat. Ini ceritanya dalam kitab berhubung dengan tawaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian Nabi dan Rasul. Ya, tidak sama tawaran diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya menunjukkan Nabi Muhammad itu sangat abdal. Dia saja yang mampu beri pesan. Yang lain-lainnya tidak mampu, tidak mau, beralasan semuanya. Kerana ada alasan mereka sejak mereka bertugas menjadi Nabi dan Rasul dahulu. Dia malu nak beri bersyafaat kerana ada Nabi Muhammad SAW yang mengunggulinya. Dan banyak masyakkah. Dan banyak masyakkah yang datangkan orang kafir ke atasnya. Masyakkah ni ialah kesusahan, halangan, rintangan, iaitu perit yang ditimpa kepada Nabi Muhammad SAW berbanding dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Masyakkah dalam bahasa Arab, susahnya, payahnya, peritnya, yang didatangkan oleh orang-orang kafir ke atasnya, terutama kafir Quraisy yang bagaimana boleh berlaku di dalam tarikh kehidupannya pada menyeru manusia ke jalan Allah. Kemudian yang keduanya, abdal yang kedua, Rasul atau Nabi dan Rasul yang kedua yang abdal kita ketahui, fahami dan kita imani, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim disebut dalam tahiyat awal, tahiyat akhir kita, dalam bacaan tahiyat. Iaitu Allahumma wa ala ali Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu disebut dalam
ayat itu. Maknanya Nabi Ibrahim adalah antara Rasul yang unggul, ya, walaupun Nabi Muhammad lebih mengunggulinya. Kerana ia apa? Sabar atas perintah Tuhan. Apa dia? Perintah Allah tu menyembelih anaknya Nabi Ismail. Mana ada Nabi-Nabi yang lain diuji begitu. Nabi Ibrahim je yang diuji oleh Allah ke atasnya sembelih anak yang dikasih. Anak tu satu orang saja pada masa itu. Ya, sembelih pula. Dan kerana sabarnya, ia dilontar oleh kaumnya ketika api dalam masa pemerintahan Raja Namrud. Kedua, sabarnya kerana sanggup diapa-apakan oleh Raja Namrud dan kaumnya ke atasnya. Bila dia menjawab persoalan-persoalan ini kebukan oleh Raja Namrud, hinggalah dihukum oleh Raja Namrud, dilontar ke gunung api. Akhirnya Allah selamatkan. Kedua-duanya Allah selamatkan daripada berlaku penyembelihan Nabi anaknya Ismail diganti dengan kibash, kambing, dan seterusnya. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dengan mukjizatnya. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, abdalnya ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, tuan-tuan, hebat. Banyak ceritanya dalam Al-Quran. Kerana Nabi Musa ini sabar atas kezaliman Fir'aun. Kalau kita baca dalam sejarah Quran dan hadis, sejarah Fir'aun ni, Masya Allah, manusia yang Allah jadi ciptakan memang untuk menjadi contoh kezaliman yang tinggi, kezaliman, kesombongan, kerakusan yang apa ni, sangat hebat. Daripada manusia-manusia jahat di dunia ini yang bernama manusia. Dia mana bertopingkan manusia tetapi berhawa nafsu dan berhati syaitan dan iblis. Itulah Fir'aun dikenal dengan zalimnya kepada manusia, sehingga dia kaumnya disuruh menyembahnya dan menganggap dia adalah Tuhan. Jadi Nabi Musa berhadapan ini semua. Semasa kecil lagi ia berhadapan dengan Fir'aun, cuma Fir'aun dia tidak sedar itu akan bakal menjadi Nabi dan Rasul. Hinggalah dia mendewasa dan menjadi apa yang menjadi korban, apa yang dia lakukan oleh Fir'aun. Akhirnya dalam dia menjadi manusia paling zalim, isterinya beriman kepada Nabi Musa AS. Dipanggil ia telah dimasukkan ke dalam tempat bakar roti Purnon yang sedang api menyala tetapi selamat dari terbakar. Ini juga peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Masa kecil dia itu. Dia selamat oleh Allah Ta'ala daripada terbakar. Ini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi sejak kecil lagi Allah tunjukkan mukjizat. Bukan hanya dewasa baru dia tunjuk. Mukjizat kecil menampakkan bahawa itu bakal menjadi manusia yang unggul, iaitu Nabi dan Rasul. Yang keempat, yang abdal kita kena ketahui, pahami dan kita contohi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni banyak sabarnya disakiti oleh Yahudi sehingga ia hendak dibunuh. Tetapi telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Hanya yang dibunuhnya mereka yang serupa dengan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang dibunuh. Yang disebut Yahuza itu. Kata siap saya itulah dari 12 orang yang dipanggil Hawariyin itu. Yang satu orang belot. Itulah yang belot ni hampir menyerupai dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa dah diangkat oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa dituduh oleh orang-orangnya, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Allah berfirman sebagai menjawab, mereka tidak membunuh dan tidak disalib Nabi Isa itu, tetapi diangkat oleh Allah SWT dan diserupakan yang lain. Itulah yang belot daripada golongan 12 orang tadi, tinggallah 11 orang. Itulah yang menjadi Hawariyin yang pertahankan Nabi Isa AS. Okey, itu ringkas ya. Yang kelima, terakhir yang abdal. Kita ketahui, kita pahami dan contoh teladan ni, iaitu Nabi Nuh AS. Kerana sabarnya akan apa-apa yang disakiti oleh kaumnya, sehingga 1000 tahun yang menyuruh kaumnya berdakwah. Sini 1000 tahun. Saya tadi kata 900,000 tahun, lebih kurang lah ya.
yang tidak beriman, melainkan sedikit saja yang beriman. Ikut sejarah ada kata 80 orang sahaja. Daripada ratusan tahun tadi hanya berapa? 80 orang sahaja. Itulah sabarnya dia meneruskan agenda dakwahnya, risalahnya, sehinggalah turunkan sesuatu yang tak pernah mereka duga, iaitu banjir besar. Yang 80 orang itulah terselamat daripada bala bencana Allah Ta'ala. Itulah sedikit ini berhubung dengan bilangan Nabi dan Rasul dan mereka-mereka yang abdal kita ketahui, kita fahami, dan kita beriman. Kita dah bacalah kitab-kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi, untuk mendalami sejarah mereka satu persatu. Ini sebagai makhlas ataupun sebagai apa ni, ringkasan ni lah daripada para Nabi itu tadi. Yang ditekankan sini setelah kita mengetahui dan kita pernah mengetahui sebelum ini, cuma kita nak mantapkan keimanan kita dengan mengisi apa yang kita faham tu dengan terus belajar, mengkaji dan memahami lagi, mendalami lagi, bertambah keimanan kita kepada para Nabi dan Rasul, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masa terakhir ini kita dapat manfaatkan ulang kaji kita dan kita bertemu lagi insyaAllah. Meski dia akan datang insyaAllah. Dia harap tuan-tuan bila ada soalan, boleh isyarat. Ada soalan ya? Tak ada kan? Senang je, simpelnya ni. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Ada soalan ya? Okey, insyaAllah. Ada? Silakan. Faham, insyaAllah. Tidak, okey Ustaz, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Sudah, insyaAllah. InsyaAllah awal ni kita ada. Sampai sini kita jumpa lagi insyaAllah. Wa ila liqa. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma. اللهم ألف بين قلوبنا الإيمان والحق والإسلام كما ألفت المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اصرف عنا البلاء والمنكرات والفتن والبلايا والمرض والوباء وفتنة الدجال وفتنة الشيطان وفتنة الشر الجن والإنس من يوم هذه إلى القيامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.